kalau kita nak berdakwah, tak nak orang kata, tak nak muka dipangkah, diconteng, itu bukan dakwah lah. Kan? Dan kadang-kadang doktor, orang kata dakwah ni bil hikmah, cakap benda yang lembut, cakap benda yang baik. Tapi dilihat kadang-kadang doktor punya dakwah ni menongkar arus. Kan, menegur saja. Kan? Tapi kerana itu yang menyebabkan kadang-kadang orang nampak dakwah ni keras, sedangkan kita tengok dalam hadis akan dibawa ilmu ini, dibantah orang yang batil, dibetulkan orang yang menyeleweng dan sebagainya. Itu juga sebahagian daripada dakwah. Tapi orang tengok kena, kau ni suka cari pasal ni, kau ni suka cari gaduh, sedangkan itulah sebahagian daripada dakwah. Dan bila kita membetulkan, tentu macam Datuk sebut tadi, kita sudah rela untuk siapa yang mendakar, siapa yang dia mungkin doktor boleh ulang. Seperti mana yang Datuk sebut tadi adalah dakwah ini ialah apabila kita perlu bersedia menanggung risiko, perlu bersedia untuk menjadi satu manusia ataupun individu yang terpaksa untuk berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia. Dan apabila kita sebut tentang dakwah ini seperti mana yang disebut di dalam Quran itu dua lah, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Jadi apabila kita membicarakan tentang dakwah ini, dakwah yang boleh kita katakan sedikit mudah, walaupun sebenarnya agak sukar, tetapi sedikit mudah daripada yang lainnya ialah menyeru kepada kebaikan. Apabila menyeru orang buat kebaikan ini, biasanya sukarlah orang nak menafikan kebaikan tersebut. Kerana kita menyatakan kebaikan dan kita ajak orang untuk melaksanakannya. Tapi apabila kita pergi kepada satu lagi bidang ataupun cabang dakwah yang merupakan wan-nahyu 'anil munkar, maka penentangan manusia itu akan berlaku. Ini ditunjukkan ketika mana Nabi SAW memanjat Bukit Safa. Apabila Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, maka Nabi SAW panggil. Dalam kitab sirah menceritakan, ya Bani Fihr wa ya Bani Adi, wahai anak-anak Fihr, wahai anak-anak Adi, law anni akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi, wahai anak-anak Fihr, kalau aku khabarkan kepada kamu di belakang bukit ini ada kuda yang di atasnya ada tentera, datang ingin melakukan serang hendap, melakukan gempur kepada kamu dalam keadaan kamu tidak sedar, adakah kamu percaya cakap aku? Maka ketika itulah orang Quraisy mengatakan, ma jarabna alaika kadhiban ya Muhammad, kami tidak pernah ada pengalaman ditipu dengan kamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW memulakan dakwah, ana nadhirul lakum baina yaday azabin syadid, aku memberi berita buruk, aku memberikan amaran dan ancaman kepada kamu jika kamu meneruskan dengan kejahatan dan kekufuran ini, tentang azab yang akan menimpa. Azab akan menimpa kamu kalau kamu teruskan upacara yang tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum. Kerana kita tahu di negeri Arab itu, di semenanjung Arab itu, terutamanya di Mekah, ada lagi sebenarnya saki-baki ajaran Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, tetapi ia telah diubah oleh seorang pemuda dan akhirnya ia menjadi satu norma. Kita semua tahu cerita Amr bin Luhai, yang mana di dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar, aku melihat Amr bin Luhai menarik isi perutnya di dalam neraka. Bila kita semak-semak tentang biografinya, rupanya dialah manusia yang mula-mula membawa ajaran berhala masuk ke dalam kota Mekah. Ini benda yang bahaya. Apabila satu perkara yang batil, satu perkara yang salah dibawa masuk dalam masyarakat, lalu tidak ada siapa yang bersuara untuk menyatakan kesalahannya, maka ia akan dianggap sebagai satu norma. Oleh kerana itulah Imam Ahmad ketika mana berlakunya peristiwa khalqul Quran, fitnah, Datuk Mufti suruh anak baca dulu masa Datuk datang ke Jordan, diminta anak baca buku tu, dan alhamdulillah buku tu sebenarnya sangat, buku kecil ya, Kutaib, bukan buku pun, satu buku kecil, risalah kecil, bercerita bagaimana berlakunya fitnah
pada isu yang tidak pernah dibangkitkan di zaman salafus salih. Sebelum daripada itu, tidak pernah dibangkitkan di zaman Nabi SAW, tidak pernah dibangkitkan di zaman tabi'in. Tiba-tiba di zaman Ma'mun, mereka berbicara dan mengambil satu pendekatan yang sangat ekstrim. Siapa mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka akan dikenakan hukuman oleh kerajaan. Kerajaan telah menjadi alat oleh sebahagian orang-orang orang-orang agama yang berkepentingan pada ketika itu. Dan Imam Ahmad, walaupun dia dalam keadaan minoriti di kalangan agamawan pada ketika itu, tapi dia bertahan. Kerana dia sedar dan dia tahu, kalau dia menggunakan tauriah, kalau dia menggunakan orang kata apa, rukhsah, helah untuk berselindung. Kerana ada sebahagian ulama di zaman dia yang menggunakan helah berselindung untuk melepaskan diri daripada siksaan kerajaan pada ketika itu. Tapi Imam Ahmad bertahan untuk mempertahankan kebenaran, untuk menegur satu kesilapan apabila mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan akhirnya Imam Ahmad dipukul, diseksa. Ini adalah satu, orang kata apa, satu contoh yang ada dalam sejarah bagi mereka yang melakukan kerja nahi mungkar. Dan apabila Nabi SAW mengatakan, aku memberikan amaran, aku menyampaikan satu peringatan kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu, maka orang Quraisy terus menyatakan penentangan. Walaupun sebelum itu Nabi Muhammad SAW ni dia digelar sebagai Al-Amin, sehingga kan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad sairul yaum, celaka kamu wahai Muhammad satu hari ini, alihada jama'tana, adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami. Jadi maksudnya dakwah ini diceritakan, figura-figura dakwah ni dalam Quran dengan pelbagai versi. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita tentang Nabi Yusuf, ada cerita pelbagai para anbiya yang Allah Ta'ala cerita. Dan Allah Ta'ala cerita itu berserta dengan ujian dan cabaran yang mereka terima, hanya nak bagi tahu kat kita, dalam medan ini apabila kita mula menyatakan kebatilan amalan sesetengah pihak, maka kita akan menerima ancaman dan dugaan. Mungkin ada orang kata, dia kata macam, kau ni asyik nak cari gaduh dengan orang je, tak ada isu lain ke? Dia sebenarnya, orang-orang yang seperti ini, dia tidak boleh menerima apabila kita memberikan teguran. Iyalah, kadang-kadang teguran kita ni memanglah teguran kan, kadang-kadang kalau teguran itu lembut pun dia rasa kasar bila kena kat dia. Tapi bila mana orang yang dia suka, tokoh dia, maki hamun, perkataan maki hamun, bukan sekadar teguran, maki lagi. Ada yang carut, dalam masjid pun ada carut. Dalam masjid menunjukkan isyarat lucah, tapi dia anggap apa? Wah, ustaz ni padu lah. Oh, ustaz ni cool lah. Ustaz ni betul-betul mengikuti perkembangan semasa lah. Bila mana ustaz pujaan dia menegur pihak yang lain tak terkena pada dia, dan dia menggunakan pelbagai alasan. Ini sebenarnya ustaz nak buat contoh je. Ini sebenarnya memang banyak takwilan. Lenggok pantai timur memang macam tu. Oh, orang Kedah memang kasar begini. Kan? Orang Penang memang kasar. Tapi kalau kita bagi teguran yang tidak ada makian, kita bagi teguran yang tidak ada bahasa lucah, yang kita tak mencarut, hanya sekadar memberikan satu perkataan yang mungkin sedikit cynical, nak bagi orang fikir, tapi akhirnya dianggap sebagai batu api, akhirnya dianggap sebagai pemecah belah masyarakat. Jadi kadang-kadang kita double standard, kita tidak menggunakan neraca yang sama apabila menilai sesebuah teguran. Jadi sebab itu saya melihat, kok mana pun kita buatlah apa pun, tapi bila nama kita tegur je kesalahan orang akan anggap benda tu tidak selesa. Sebenarnya bukan teguran itu yang kadang-kadang bermasalah, tetapi ego manusia tidak boleh berinteraksi dengan kebenaran yang disampaikan. Wallahu a'lam. Okey.